So korang punya profit apa? Tengok floating dalam 8 pip, risk dalam 87 pip, reward dalam 529 pip. Lepas tu dia terus naik. Dapatlah sniper TP, sniper entry padu kan. So korang practice lah betul-betul. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya melalui WhatsApp link di bawah. Video hari ini adalah sambungan daripada siri yang lepas berkenaan blow off setup. So blow off setup ni dia ada dua, nice punya setup dengan very nice punya setup. So untuk hari ni kita nak belajar very nice punya setup. Jadi macam biasa saya dah siapkan nota untuk korang. Jomlah kita tengok sama-sama. Ya, kat sini ada nice punya setup dengan very nice punya setup. Jadi kat dalam video ni saya akan recap semula lah yang minggu lepas kita dah go through dekat atas ni, supaya korang tak adalah kena refer balik video minggu lepas untuk nota asal ni. Cuma korang nak tengok berkenaan nice punya setup, memang kena tengok siri yang lepas lah. Jadi yang ni saya akan explain briefly saja untuk bagi refresh balik apa yang kita dah belajar. Okay. So blow off setup adalah sejenis role reversal setup yang kembali bersentuhan pada level SNR yang telah di break tanpa mencapai paras mid range. Apa yang dimaksudkan dengan keadaan tidak mencapai mid range? So kat sini ada dua contoh lah. Price break extreme sebelum sampai ke mid range. So kita ada dua extreme, lepas tu sini mid range. Price break extreme tanpa dia sentuh pun dengan mid range. Kalau untuk buy pula, nampak dia terus break ke atas, untuk sell dia terus break ke bawah. Keadaan ini dapat diterangkan dengan lebih jelas menggunakan kefahaman paras harga di dalam trading range. Dalam keadaan downtrend blow off setup, role reversal akan terjadi di kawasan lower quartile range. So untuk downtrend dia akan berlaku dekat lower quartile range. Jadi korang kena carilah support become resistant di area LQR. Tak semestinya dekat LQR, tapi di kawasan LQR. Manakala dalam keadaan uptrend, role reversal untuk blow off setup akan berlaku di upper quartile range. So ni uptrend, nampak ada break apa semua. So kat sini resistant, support, upper quartile range. So dia break ke atas tanpa sampai pun ke mid range. Berkenaan pelaksanaan entry menggunakan blow off setup, saya akan pecahkan kepada dua tahap keboikan entry. Yang pertama adalah nice punya entry yang kita dah bincang minggu lepas. So minggu ni kita akan bincangkan berkenaan very nice. Very nice blow off setup adalah entry yang dilakukan berdasarkan price action type continuation apabila price masuk ke dalam entry zone atau menghampiri entry level. Contoh price action continuation adalah flat pattern. Ni contoh saja. Dia ada banyak jenis continuation punya pattern, tapi yang paling mudah untuk saya terangkan dalam video ni adalah jenis flat pattern lah. Dan flat pattern ni salah satu daripada favorite saya jugalah. So korang boleh lah hafal-hafal pattern ni dan praktis banyak-banyak. Nani? So dalam flat pattern ni dia akan ada dua komponen, iaitu dia punya pole dengan dia punya flat. Flat ni kita boleh panggil dia sebagai base juga, tapi base dalam contoh ni berbentuk flat lah. Nampak tak dia macam bentuk bendera. Tapi bendera ni dia ada dua kaki. Jadi kaki dia ni dia akan sama. Value X dengan value kaki satu ni sama. X bersamaan dengan X. Contohlah X tu kalau nak letak 100 pip kaki dia, jadi kaki lagi satu pun 100 pip juga. Jadi untuk bagi gambaran lagi jelas berkenaan bentuk flat ni, jom kita cari dekat chart. Okey, dekat Euro USD di H4 ada satu contoh flat Jadi kalau korang perasan, saya selalu buat macam gini kan. Dalam weekly analysis ke apa, saya akan tanda flat. Nampak tak? Dekat sini adalah pole. Pole saya akan selalunya kira daripada atas puncak ni sampai bawah, ataupun saya kira warna merah ni sahaja. So berapa banyak candle merah dia, saya akan kira lah. So ada dua cara untuk korang tentukan nilai X ataupun nilai dia punya pole tu. Sama ada korang nak kira ikut warna saja, maksudnya warna dia kena statik je, merah 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 merah. Ada biru ni korang tak kira lah. Tapi lagi satu cara, korang nak kira sebatang structure ni pun boleh. So selalunya saya akan kira macam ni lah. So dekat sini saya akan tarik sampai ke bawah. So kita ada satu pole yang kita panggil sebagai X pole. So X ni persamaan berapa? Kita kira berapa pips dia. Okay, kat sini kita kira 968 pip. So kat sini kita buat X persamaan 968 pip pula, 968.8 pips. Okay, untuk point kat bawah ni kita akan kira point yang paling tinggi sebelum di break. So dekat sini contohlah kita entry, kita memanglah floating kan. Contoh kita ambil swap zone dekat sini kita entry guna swap zone.
Lepas tu price pun floating. Awal-awal kita expect price macam ni lah. Sebelum price sampai, kita tak tahu mana point dia paling tinggi. Tapi lepas kita dah entry, kita dah profit sikit, baru kita tahu okay, sebenarnya point dia paling tinggi adalah dekat sini. Jadi dia punya X mesti persamaan 968.8 juga. So daripada point dia paling tinggi, kita kira sampai sini lah. Jadi 968, dia terlebih sikit lah. Dia patutnya tak terlebih lah. Sepatutnya sama je dia punya pips ni. Dia terlebih sikit. Tapi tak apalah. Okay. Tak perlulah korang nak ngam-ngam sangat. Dia at least kita boleh nampak mana direction dia. So ni adalah bentuk flag. Okay. Jadi kat sini saya harap korang faham lah. Nilai X dekat sini mesti sama dengan nilai X lagi satu. So dekat sini dapat membantu korang untuk tentukan dia punya take profit level lah. Selalu susah sangat nak cari take profit kat mana kan. So kita ada flag ni, kita tahu kat mana kita nak letak TP. Jadi sekarang macam mana kita nak apply pattern flag pole yang kita belajar tadi di dalam blow off setup. So kat sini kita ada extreme, mid range, lower quartile range dengan extreme. Seperti yang kita sedia maklum, untuk blow off setup ni dia takkan sampai kepada mid range. Selalunya kalau korang tunggu dekat mid range, korang akan tertinggal entry lah. Macam yang saya bagi tahu, untuk blow off setup ni sesuai untuk orang yang selalu tertinggal entry lah. These nuts. Jadi dekat level LQR ni, kita bukan nak trade dekat LQR saja, kita kena cari role reversal level yang berhampiran dengan LQR. So kita jumpa dekat sini lah. Kita tandakan ni sebagai support. Dekat sini pula adalah resistance. So nampak tak? Price dia buat pole, lepas tu dia buat flat, entry dekat resistance, lepas tu dia terus turun. So ni contoh flat pada blow off setup lah. Wow. So, kalau korang tengok sini macam tak cukup kawasan saya nak lukis kaki dia. So macam mana kita nak buat X sama dengan X. Contohlah, korang dah dapat entry kat sini kan, support dekat resistance, sniper, lepas tu dia turun. Okay, dia turun, dia dah break flat. Selepas dia break flat, baru korang ukur kaki kedua. Kalau awal-awal korang entry, korang hanya boleh bagi estimate saja. Korang boleh macam bagi anggaran saja dekat mana dia nak turun. Tapi bila dia dah break, korang akan ukur point mana yang paling tinggi dekat sini. Jadi korang akan letakkan, lepas tu korang boleh letak korang punya TP dekat sini. So nanti price pun akan turun sampailah ke take profit level korang. Jadi kita ambil contoh yang tadi ni, dan kita lukis dia punya dia punya ketinggian dia punya trading range. Okay, kita tarik Fibonacci. Okay, so kalau korang tengok dekat Fibonacci saya ni ada extreme, upper quartile, mid range, lower quartile range, extreme. Korang boleh tengok saya punya siri baca komen yang terbaru. Saya ada share macam mana nak masukkan mid range, upper quartile range apa semua. Tapi saya lagi suka basic sebenarnya. So korang guna phone ke apa ke semua boleh nampak. Tapi kalau macam ni lagi cantik lah. Cuma korang kena tengok siri baca komen tu untuk korang dapatkan setting macam ni. Kalau korang tak jumpa video tu, korang boleh tekan kat sini lah. Saya letakkan link. Korang tengok video tu minit ke berapa saya tak ingat. Tapi korang tengok lah, saya ada ajar berkenaan cara nak masukkan setting ni. Tapi kalau korang malas nak buka video tu ke, malas nak tukar setting ke, simple je. Mid range ni 50, upper quartile range pula adalah 50% daripada extreme sampai mid range. Lower quartile range ni pula adalah 50% daripada mid range sampai extreme. So korang akan dapat midpoint dekat sini. Jadi sekarang kita tandakan kita punya lower quartile range dekat sini lah. Ni kita punya mid range, ni kita punya extreme. Kita tanda ikut dalam nota. Kita buat warna magenta. Mid range, extreme, upper quartile range, lower quartile range. So kita untuk blow off setup kita akan guna lower quartile saja. Dan kalau korang nampak dekat sini, okay, kat sini price gagal sampai ke mid range. Jadi ini membuktikan dia sejenis blow off setup lah. Bila dia gagal sampai kat mid range. Dan dekat sini lower quartile, kita nak cari support become resistance yang terdekat dekat lower quartile range. So memang korang nampak lah dekat swap zone yang kita tanda tadi memang paling dekat. Jadi kita akan tandakan dia punya support become resistance. Kat sini adalah support, kat sini pula adalah resistance. Okay, nampak dia break, dia jadi resistant. Tapi selepas dia break, dia datang balik dalam bentuk flat. Kalau korang nak tahu tanda-tanda kemunculan flat, dia akan datang dengan pole. Lepas tu korang akan nampak dia macam tarik nafas sekejap, lepas tu dia akan turun lagi satu. So ni adalah contoh penggunaan flat dalam blow off setup. Untuk buy korang terbalikkan saja. What?
Untuk price action jenis ini, selalunya kita akan entry pada first touch. Maksudnya kalau korang tengok dekat contoh ni, bila dia datang kali pertama ni, kita terus entry lah. Sebab kita dah ada price action macam ni, kita tahu dia jenis continuation. Kadang-kadang mungkin dia tak sampai pun, support become resistance ni, dia terus turun. Jadi kalau korang tak nak tertinggal entry, kalau boleh masa first touch tu korang dah masuk dah dulu. Tapi janganlah masuk full margin ke apa, masuk dengan yang terkawal. Namun itu bukanlah satu-satunya jenis price action yang ada. Dalam keadaan flat, ada juga pattern reversal yang boleh bertukar sifat reversal ke continuation. Dengan adanya flat pole, walaupun setup tu setup reversal, dia boleh jadi continuation juga. Macam mana tu? Contoh mudah adalah diamond pattern. Bentuknya seakan-akan Quasimodo ataupun head and shoulder, namun yang membezakannya adalah base pole. So kalau korang tengok kat sini, inilah contoh diamond pattern. Sebab apa nama dia diamond, korang tengok ni. Bentuk macam diamond kan. So untuk jadikan dia diamond, dia mesti kena ada pole. So apa beza diamond pattern ni dengan Quasimodo? Quasimodo dia just pattern tu saja. Pattern tu adalah Quasimodo. Tapi apabila adanya pole, tak kisah daripada atas ke daripada bawah ke, dia akan jadi diamond pattern. So diamond pattern ni dia boleh datang dalam 4 bentuk: bearish diamond, bullish diamond, diamond top dengan diamond bottom. So ni semua kita akan belajar dekat chart pattern nanti. Macam-macam bentuk lagi kita akan belajar. Tapi hari ni kita akan belajar yang basic sajalah, iaitu diamond pattern jenis bearish atau bullish. Kalau bullish korang terbalikkan sajalah. Contoh bullish macam mana? Kita ambil ni, korang copy tepi ni. Lepas tu jadilah bullish diamond. Yang ni bearish diamond. So jangan peningkan kepala, kita belajar satu je. Bearish diamond. So value pergerakan pole ni mesti X bersamaan dengan X, dan kita akan kira X dekat sini dekat entry left shoulder. So nilai X boleh dikira dari left shoulder entry level. So kat sini adalah left shoulder entry level. Mana pula orang tak jumpa? Ni left shoulder entry level. Ada high, low, higher high, lower low. Lepas tu dekat entry level ni barulah kita kira nilai X kita untuk dapatkan TP yang maksimum. Maksudnya nak dapat take profit yang jauh. Kalau korang ambil daripada kepala pun boleh, tapi akan kurang sikit lah korang punya nilai X, sebab dia akan berganjak ke atas sikit. Jadi jom kita cari contoh diamond pattern ni dalam chart. Jadi dekat GBP JPY ni ada satu contoh diamond yang saya jumpa. So dekat sini dia ada pole. Lepas je berlakunya satu penurunan mendadak ni, dia melakukan sideway dalam bentuk pattern Quasimodo ataupun head and shoulder. Macam dekat sini dia melakukan Quasimodo lah. So macam mana Quasimodo, kita tandakan sikit dia punya tanda Quasimodo. Kat sini ada high, low, high kat atas ni. Lepas tu lower low. So selalunya kita akan entry dekat ni lah, left shoulder level. So ni adalah left shoulder level. So dekat sini adalah kita punya entry lah. Ni kita punya entry. So selepas kita punya entry ni dah bergerak sampai break lower low, sampai sini kita nak tentukan TP kita kat mana. So kita ambil kita punya pole yang dekat sini, kita tarik sampai bawah ni. So daripada entry kita tu sehingga ke sini. So macam mana rupa diamond dia, kita lukis. Dapatlah bentuk diamond dia tu. So ni bentuk diamond. Tak adalah secantik macam dalam lukisan, tapi inilah diamond. Kalau ada pole, ada head and shoulder ataupun Quasimodo, lepas tu didatangi dengan pole lagi satu, dia akan jadi diamond lah. Sebenarnya kalau selepas dia turun jadi slow pun, kita boleh je panggil dia sebagai diamond setup, sebab dia dah memang datang dalam keadaan pole. So pole yang pertama ni penting untuk menentukan arah kita. Lepas tu dia melakukan Quasimodo ataupun diamond, lepas tu dia buat penurunan. So inilah bentuk diamond. Saya harap korang dapat faham lah. Dengan pattern yang bersifat seperti ini, kita boleh melakukan entry pada second time back. Cara ini lebih saya suka kerana ada reaksi harga pada level blow off dibanding dengan entry pada first touch. Kalau macam kita guna teknik tadi, kita boleh entry guna first touch kan, dia touch dia terus turun. Tapi kalau guna pattern diamond, dia naik dulu baru dia turun. So macam gini lagi best lah bagi saya, sebab kita ada price action, kita ada confirmation yang tempat tu boleh menolak harga. So inilah contoh dia. Kita ada extreme, mid range, lower quarter range, extreme. So untuk blow off setup, dia takkan sampai dekat mid range lah, dia bermain dekat LQR sahaja. So ni contoh diamond. Nampak diamond yang terwujud. Kita lukis diamond. So korang dapat bentuk diamond kat sini lah. Pole, diamond,
pole lagi satu. So pole lagi satu tu mestilah sama panjang dengan ni lah untuk mendapatkan TP yang the best. So kita kira daripada dekat left shoulder ni dia punya TP. Tapi sekarang macam mana kita nak apply untuk blow off setup, kita tandalah dia punya LQR dekat sini. So SNR yang terdekat adalah dekat sini lah. So kat ni kita tandakan support, kat sini pula adalah resistance. So kita entry juga kat support become resistant. Tapi kalau kita entry kat sini, dia macam floating apa semua, tunggu lama lagi. So benda tu macam buang masa lah. Kecuali dekat sini kalau korang tengok, dia boleh juga jadi bentuk flat. Boleh jadi bentuk flat juga. So korang dah dapat entry dekat sini menggunakan entry flagpole. Dapat sell kat sini. Lepas dia turun, dia buat bentuk pattern diamond macam ni pula. Lagi lah best, korang tambah dua-dua position, sell dekat sini satu, sell dekat sini satu. Wow. Tapi untuk bagi gambaran yang lebih jelas, jom kita tengok dekat chart. Kita boleh ambil contoh yang ni, tapi kita delete dulu lah ni. Jadi kat sini saya dah tanda dia punya range. So kalau korang tengok dekat sini adalah kita punya lower quartile range. Tapi mana kita punya support become resistant. Kalau korang tak nak guna support become resistant pun tak apa, korang berpandukan pattern diamond ni saja. Tapi lagi bagus kalau korang ada dia punya support become resistant, sebab dia kena breakkan sesuatu yang penting. So kita carilah. Jauh juga dekat sini. Dekat sini lah kita tarik So warna merah tu adalah kita punya support become resistant. Okay. So dia berinteraksi dengan SBR punya level. Lepas tu dia melakukan diamond. Diamond macam mana? Kita lukis balik. Ni diamond. Okay. Tu dia punya diamond. Lepas tu dia pun turun sampai sini. Okay. So korang punya profit apa? Tengok floating dalam 8 pip, risk dalam 87 pip, reward dalam 529 pip. Lepas tu dia terus naik. Dapatlah sniper TP, sniper entry. Like boom headshot, boom headshot, boom headshot. Padu kan? So korang practice lah betul-betul. Ada juga keadaan di mana price tidak sampai ke mana-mana level atau zone di kawasan LQR dan terus bergerak meninggalkan entry. Macam contoh yang tadi lah. Contoh korang tak ada data yang jauh-jauh tu, tapi korang tetap boleh masuk entry tu, tapi dia kena ada cara dia lah. Namun skill untuk menangkap entry dalam keadaan ini tidak termasuk dalam perbincangan hari ini. Okay, kita bagi hint sikit. Kefahaman berkenaan compression dan market volume diperlukan untuk perbincangan ini. Maksudnya skill ni nak bagi tahu price tu dah tiba masa dia untuk pergi, dan dia tak akan pergi dah dekat left shoulder ke kat mana-mana ke, dia akan terus terjun. So untuk skill ni korang perlukan ilmu berkenaan compression dengan market volume, barulah korang boleh tangkap entry macam ni. So untuk compression dan market volume ni kita jumpa di siri 999. Sekian. Jadi itu saja penjelasan berkenaan normal setup, creeping setup, blow off setup. Sebenarnya kalau korang dah mahir ketiga-tiga ni, korang dah tak perlu dah nak tengok video-video lain. I lied. Jadi ada yang tanya, saya banyak share teknik macam-macam, jadi nak guna mana satu? Korang guna je mana yang korang faham daripada apa yang saya tunjuk ni. Kalau benda tu boleh buat profit, korang gunakan dan korang kekalkan lah. Tapi kalau korang belum lagi jumpa tune korang stay tune lah. Ada banyak lagi cara untuk kita entry, dan mungkin one day korang dapat jumpa cara yang paling sesuai dengan korang. Sebab ada keadaan kita boleh nampak semua setup creeping lah, blow off lah, normal lah, tapi ada keadaan korang kena gunakan base. Ada keadaan korang kena guna compression. Ada keadaan korang kena guna market volume. So banyak-banyak keadaan ni korang kena sentiasa prepare dengan ilmu lah. Korang tak boleh stick pada satu ilmu je, sebab market ni dynamic, dia boleh berubah-ubah. Jadi korang kena prepare lah dengan perubahan ni semua. Sama ada korang nak prepare diri korang ataupun korang stay out daripada market. Tapi kalau korang ada lebih daripada satu ilmu, korang tak akan terlepas peluang lah untuk ambil opportunity yang muncul dekat depan mata korang. Jadi saya tak ada apa dah nak cakap. Video ni disponsor oleh Broker Hot Forex, dan kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh buka account melalui affiliate link di bawah, dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Dan kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Nak tanya apa-apa, tak faham ke, boleh komen kat bawah. Kalau korang belum subscribe, boleh subscribe ke YouTube channel ni dan turn on notification button, sebab siri selepas ni kita akan belajar berkenaan chart pattern. Dalam siri berkenaan normal setup, creeping setup, blow off setup ni, saya tunjuk beberapa saja. So nanti kita akan go through satu persatu chart pattern yang ada dekat dunia ni lah. Jadi itu saja dulu saya. Assalamualaikum. Bye.